Okey, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni Ilhan baca doa Ilhan. Ilhan baca doa. Ilhan mic okey tak? Mana Ilhan? Tak ada. Okey, Alif baca doa Alif. بسم الله الرحمن الرحيم Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Amin. الحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okey. So, hari ini kita akan sambung kelas kita dengan topik yang sama kita berhenti sebelum cuti. Iaitu bawah tajuk, iaitu kita sekarang berada di bab yang ke-5. Kan? Kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, jadi sekarang kita tengok, kita sambung dalam contoh yang keempat di sini. Dia kata, rajah di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. Okey? Jadi kat situ ada segitiga EFG. Dia kata diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kekongruen sekiranya EGF. EGF mempunyai sudut yang sama dengan KLM. Jadi kalau awak tengok dekat sini, apa yang dia buat? Kita wujudkan satu lagi segitiga. Kat sini dia bagi tahu ayat je. Jadi awak tengok dia dah bagi tahu kat sini diberi satu lagi segitiga. Maksudnya kita buat satu lagi segitiga macam tu. Sorry dia dah menggigil lah pula. Okey. Jadi dia kata KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kekongruan jika dia kata kat situ EGF, kat sini K, sini M, sini L. Macam tu. Okey, KML. Okey, sama. Maksudnya sudut sini dengan sudut sini nilai dia sama. Okey. Kemudian kalau kita tengok seterusnya, dia kata apa? Dia kata EFG. EFG sama dengan KLM. EFG, KLM sama. Dan yang terakhir dia kata kat sini EF. E pergi F sama panjang dengan K pergi ke L. So ini dengan ini sama. Macam tu. Okey, yang kedua E pergi G. E pergi G sama dengan KM. So dia sama. Okey, dengan sini. Saya letak 2 lah menunjukkan dia sama. Dan dia kata E pergi ke F sama dengan KL dah. EF sama dengan KL, FEG. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, dia kata nyatakan sifat kekongruenan bagi segitiga digunakan untuk menentukan kedua segitiga tu adalah kongruen sekiranya yang macam ini. Jadi tengok penyelesaian kat sini dia buat. Inilah dia. Okey, kita lukiskan satu lagi segi, 3. Dia kata diberi 2 sudut, okey, sepadan. Dan satu sisi sepadan yang bukan di antara kedua-dua sudut itu. Oleh itu sifat kongruenan ialah segitiga ialah sudut-sudut sisi. Maksudnya apa? 2 sudut yang sama dan satu sisi yang sama. Kalau kita ikut ayat ni tadi kan, 2 sudut dibagi sama dan satu sisi sama. Ini yang pertama. Yang pertama, 2 sudut sama, satu sisi sama. Jadi dia buat AAS. AAS, angle. Dia buat bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kejap ni. Dia buat AAS. Okay. Iaitu sudut-sudut sisi. A angle, S is side. Okay. Yang kedua E pergi G sama dengan K pergi M. Lepas tu dia kata F pergi G sama dengan L pergi M. E pergi F sama dengan KL. Jadi apa yang dia bagi tahu dekat sini? Pasal apa? Soalan B. Apa yang sama? Sisi. Bila sisi yang sama, so kita tengok apa yang dia buat. Tu dia. SSS. Iaitu dia akan buat side. Side dia ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. 3 side. So side. Dan yang keempat, kalau yang ketiga kalau kamu tengok, dia bagi 2 side and 1 angle. Okey, jadi dia kata diberi 2 sisi sepadan dan satu ni. Ayat dia apa tadi? Tengok ayat dia. E pergi F sama
KL. Okey, awak tengok dekat sini. EF. Ini dia EF sama. Bermakna dia side. FEG. FEG. FEG is your angle. Yang ini. Sama dengan LKM. Angle di sini. Kemudian EG. EG. E pergi G sama dengan K pergi ke M. Side kat sini sama. Okey. Yang ini tadi di sini. Jadi kalau kita tengok, ini adalah side, angle, side. Faham tak? Side, angle, side. Jadi kita tengok, nampak tak? Dia buat di sini adalah SAS. Faham? Faham. Okey. Kita tengok sini. Jadi macam latih diri 5.1B ni, kat sini kalau awak tengok, raja di bawah menunjukkan dua segitiga PQR dengan XYZ. Okey. Diberi bahawa kedua-dua segitiga PQR dan XYZ adalah kongruen. Jika PQ sama dengan XY. PQ sama dengan X pergi ke Y. Okey, jadi dia kata nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan. Bila kat situ, okey, siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk Oh, belum masuk lagi. Nur Ain Natasha. Okey. So kita ada, okey, nanti tak apa saya tengok balik. Okey, jadi kalau awak tengok, dia katakan diberi kat sini gambar dia macam tu. So dia nak kita buat sisi sudut sisi. Kan dia kata jika PQ sama dengan XY, nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan. Saya nak sisi sudut sisi. Jadi bila sisi sudut sisi, kita tengok kita buat PQ sama dengan XY, satu sisi. Okey, lepas tu sudut. Sudut saya boleh buat PQR sama dengan XYZ. Itu sudut. Sisi saya buat PR sama dengan XZ. Faham? Faham tak? Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini conclusion dia bagi. Okey, conclusion yang diberi di sini, tak ada. Oh, ini latihan kan. Jadi awak buatlah. Awak kena tulislah. Macam tu. Kalau dia nak sisi-sisi sudut, awak buat PR sama dengan XZ. Sisi. Lepas tu RQ sama dengan ZY. Sisi. Dia nak sudut. QRP XZY. Pun boleh. Okey, itu yang menyatakan dia adalah sisi-sisi sudut ataupun sisi sudut sisi. Okey, boleh? Okey, ini saya nak awak buat. Awak buat dan tolong hantar dalam Telegram. Hantar dalam Telegram. Awak buat je gambar ni dalam awak buat dalam buku tulis. Okey, soalan ni dalam buku tulis. Lepas tu dekat apa awak punya sebabnya dalam Telegram kan masing-masing ada nama dah kan. Jadi saya nampaklah siapa yang hantar. Boleh? Okey. So ini antara awak punya PPD lah. Saya akan tengok antaranya lah. Jadi di sini PPD hari ini. Okay, saya buat PPD 1. Boleh? Okay, next. Kita teruskan. Awak tengok di sini. Ya. Yeah. Nombor 1 dengan 2 ke? Dua-dua nombor. Okay. Contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR. Okay, PQR. Dia kata dengan keadaan PR, P pergi R sama dengan Q pergi R. Okey. A dan B masing-masing ialah titik tengah. Okey, bagi sisi PR dan QR. PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR, PBR dan QAR. PBR dan QAR. Dia kata adalah kongruen. Okey, disuruh buktikan dia tu kongruen. Jadi kalau kita tengok dekat sini, tengok. Dia nak segitiga PBR. PBR iaitu dari sini ni PBR. Dan dia kata kongruen dengan QAR. QAR. Macam tu. Jadi kalau kita tengok sini, berdasarkan rajah tu dia nampak PR sama dengan RQ atau QR.
PRB, PRB. PRB angle kat sini. Dia sama dengan QRA. Okey. Sebab dia berada di angle yang sama. Okay. Alamak, hilang. Okey. Jadi dekat sini, kat sini ada satu lagi BR. BR sama dengan BR sama dengan A pergi R. Jadi nampak tak ada tiga benda kat sini sama. Segitiga PBR dan QAR memenuhi sifat sisi sudut sisi. So kalau dia nak congruent, dia akan mungkin sisi angle, sudut side angle ataupun side angle side ataupun angle side. Okey. Jadi dekat sini ada pelbagai. Kita kena tahu dia yang mana satu. Ataupun okey, semua ada kan. Jadi kita kena pilih ini atau ini. Kalau dia ada memenuhi benda ini baru dia congruent. So dalam kes ini PR, P pergi R sama dengan Q pergi R. Dia ni adalah sama. Bila dia sama, ini adalah side jadi S. PRB sama dengan QRA. So, dia adalah angle yang sama. Dan B bagi R sama dengan A bagi R, dia adalah side. So, dia memenuhi SAS. Faham? Maka dia adalah congruent. Faham tak? Jadi, kalau awak nak tentukan dia congruent, awak tengok dia memenuhi ni tak? SSA, SAS atau ASS. Faham? Faham. Okey, ni contoh 6. Okey. Okey, sekarang awak tengok dekat awak punya modul. Okey, awak tengok dekat modul awak. Lepas ni awak tahu apa? Lalu BI. Okey, BI ya. Okey. Awak tengok kat modul dekat situ tapi dekat modul ni dia dah melibatkan pengiraan. Okey, jadi tak payah buat dulu sebab itu untuk yang seterusnya nanti. Okey, kalau okey sekarang ni buku tab muka surat berapa tadi? 132. 132. Okey. Jadi sepatutnya kita akan buat pengiraan ni. Okey, pengiraan ni saya akan cuba satu soalan supaya awak boleh buat muka surat PBD awak dalam buku modul awak muka surat 68, 67. 68, 67 awak boleh buat. Sekiranya awak boleh buat itu, maka di situ dia adalah TP4. TP4 untuk 5.1.3. Jadi saya akan gunakan PBD memang daripada awak punya buku latihan ni. Jadi sebenarnya kadang-kadang mungkin awak tedu kawan, bincang dengan kawan. Jadi tak ada masalah. Okay, janji awak faham dan boleh buat. Yang saya tak nak awak main salin je kawan awak punya. Okey, jadi kat sini awak tengok contoh yang ke-6. Siva menyediakan dua keping kad berbentuk trapezium. Okey, berbentuk trapezium. Okey, yang kongruen. Seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Ini logo dia separuh. Siva mencantumkan kedua-dua keping kad itu pada untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon ialah 90 cm, hitung luas dalam sentimeter pentagon itu. Okey. Jadi dekat sini awak tengok bila dia kata dia nak cantumkan. Dia nak cantumkan supaya menjadi logo. So benda ni awak nak cantumkan dia nak bawa pergi mana? Supaya dia jadi bentuk logo. Ini separuh logo, ini separuh logo. So macam mana saya nak cantumkan supaya dia jadi membentuk satu logo? Tepi. So ini sebenarnya awak rotate berhenti kat sini. So bentuk yang awak dapat ni akan ke bawah. Jadi logonya bercantum. Kan ini S awak kat sini. Ini P awak, ini P awak. Okey, ini awak punya Q. Ini awak punya R. Pusingkan macam tu. Okey? Jadi dekat situ barulah awak dapat. Jadi dia kata kat sini, Siva mencantumkan dua keping kad itu dengan membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon adalah 90. Perimeter pentagon. Kalau awak tengok kat sini dia bagi 13.
dia bagi kamu 13. Okey. Kemudian awak tengok. Panjang ini pergi sini dia kata 20. Kalau sini 20, sini 13. Okey. So, apa lagi yang diberi dekat sini? Ada tak info apa lagi? Okey, tak ada kan? Ini awak boleh turunkan macam ni. Bila awak turunkan, awak tahu sini 20. Okey. Situ 20. Lepas tu kita tengok panjang A pergi B. Tak ada kan? Jadi, sebab oleh kerana kita tak tahu, okey, dia kata perimeter keseluruhan. Bila perimeter keseluruhan, saya start from C. CD tambah dengan DQ tambah dengan QR. Okey, QR tambah dengan RS tambah dengan SP tambah dengan PC. Tu dia. Jadi ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Ini sisi ni dia kata perimeternya ialah 90. Macam tu. So kita masukkan yang kita tahu. C bagi D. C bagi D 20. D pergi Q tak tahu, kekalkan. Q pergi R tak tahu, kita kekalkan. Then sini tak tahu, kita buat DQ, QR. DQ dengan QR sama ke tidak? DQ, DQ pula. Mana dia? Ya. C mula C, D, DQ. Okey, DQ. Lepas tu Q kat sini D dengan Q. Ataupun yang asal DA dengan D dengan A. Okey, jadi DQ atau DA sama juga dengan Q pergi ke R, iaitu di sini adalah 13. Okey, di sini adalah 20. Macam tu. So, yang ini adalah 13. Okey, jadi kalau awak tengok D bagi Q adalah 13. Faham tak? Kalau tak faham terus bagi tahu tau. Okey, Q bagi R juga adalah 13. So, kita masukkan siap-siap. Mana saya punya pen? Tak keluar. Tak keluar sekejap Jadi awak tengok D bagi Q kita dah tahu. Okey. D bagi Q pula. C bagi D 20. D bagi Q 13. Q bagi A pun 13. So kat sini 13. Alamak, kenapa tak cantik ni? Dia jam balik. Sekejap Okey, jadi kalau awak tengok, dia kata totalnya 90. Jadi kita tengok sini 20, sini 13. Makna sini 13, sini 20. Jadi kita tak tahu yang ni je. So, tekan kalkulator. Tadi 90, asalnya 90 kan? Awak tolak dengan berapa? Awak tolak dengan 2, 20, 40. Then tolak dengan 26. Faham tak? 40 tolak 26. Maka kita dapat panjang P pergi S. Okey, P pergi S dengan awak punya yang asal iaitu B pergi ke C. Jadi berapa dapat? Cuba tekan kalkulator. Hello? Dengar tak suara saya? Kalau dengar tolong angkat tangan. Okey, dengar. Good. So kita tengok perimeter dia kata 90, kita tolak lah. 90, kita tolak 20, kita tolak 13, kita tolak 20 lagi sekali. Maka kita dapat dia adalah 37. Tolak lagi 13. 13 dua kali 20 dua kali, 13 pun dua kali. So kita dapat dia adalah 24. So 24 tu mana? 24 tu dari panjang C pergi ke S. Iaitu percantuman C pergi ke B dengan S pergi P. So kat situ dia adalah 12. Kalau dia 12 maka kita tahu kat sini adalah 13 lah. Dia 24 kan? 24 bermakna kita bahagi 2 jadi kita tahu sini 12. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Jadi kalau awak tengok, kalau sini 12, okey, 12,
S pergi P 12, bermakna ini pun 12. Kalau sini 12, sini 13. Yang kecil ni berapa? Guna Pythagoras theorem kan? Yang kecil ni berapa? Kalau dia tanya. Dah habis. Duduk dulu. Okey. So berapa? Siapa tahu? Guna Pythagoras theorem. Sini 13, sini 12. Maka yang kecil ni berapa? 1. Bukan 1. Berapa? Siapa tahu trapezium? Trapezium tu lah. Apa hypotenuse? Okey. Cuba terang yang kat tangan tu. Berapa dekat situ yang bawah tu? Angkat tangan tapi tak cakap. Ya, apa dia? Cuba. Okey, saya contoh kat sini. Kadang mungkin sebab saya guna PowerPoint tu takutlah kan. Sekejap ya. Sebab tu sekarang saya tak guna OneNote. Sebab kalau OneNote dia suka sangat nak lag. Okey, kalau nak tengok. Ni guna Pythagoras theorem. Kalau kita tahu. Sini tadi 12. Okey, sini kita tahu 13. Kalau dia 12, 13, bermakna Pythagoras theorem. Siapa lupa ke Pythagoras theorem? Tahu, ingat. Berapa jawapannya situ? Yang 12 kuasa 2 tolak 13 kuasa 2. Jadi dia yang panjang 13. So 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. So jawapannya berapa? 5. 5. Okey, jadi yang kecil tu kita tahu dia nilainya 5. Jadi bawah ni kita tahu 5. Kalau kita tahu 5, tadi sini 20, maka P pergi Q totalnya adalah 25. Faham? Boleh? Faham. Dia nakkan kita punya luas. Luas trapezium adalah setengah darab dengan hasil tambah 2 garis yang selari. 20 tambah 25. Jadi setengah darab 45 darabkan P pergi S adalah 12. Okey, tekan kalkulator. Saya punya pen dia meragam sikit hari ni. Tak boleh lagi. 1/2. Okey, saya try bawa pergi sini. 12. Okey, jadi kat sini tadi kita dah kan? Kenapa? Alamak, saya baru puji words dia tak kacau. Tengok dia kacau juga. Tak payahlah. Ya kan? Okey, jadi awak tengok sini 20. Sini 20 tambah 5. Jadi luasnya setengah darab dengan hasil tambah 20 dengan 25 iaitu 45. Okey, kemudian kita darab 5 ketinggian adalah 12. Berapa dapat? Setengah 1/2 you darab dengan 45. Okey, you darab dengan 12. You dapat 270. Dapat tak? Sorry, silap. Betul lah. 270 dapat? Dapat Jadi 270 ni baru bentuk yang atas. Dia nak keseluruhan. Jadi kita darabkan 2. Faham? Faham. Okay, good. Okay, next. Kita tengok, tu dia dah buat lah tu jalan kerjanya. Okay. Jadi kalau awak tengok kat sini, jalan kerja dah ada situ. Satu lagi. Tolong buat 5/1. Okay, so kita punya latihan ada 2 latihan. Yang tadi dengan yang ini. 2 latihan saja. Boleh? Boleh tak? So saya nak, okay, saya nak hantarlah gambar. Okay, tak kisah pun. Saya tak nak tanda. Saya nak bukti awak buat sahaja. Okay, saya cek balik kehadiran. Okay, okay, saya cek balik kehadiran. Dina Asya ada tak? Tak ada sekejap Saya nak stopkan ni dulu. So nanti yang tak ada ni mesti tengok rakam.